kemuliaan seseorang. Manusia itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan akal, dan akal manusia itu dimuliakan apabila diisi dengan ilmu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Walladzina utul 'ilma darajat." Sesungguhnya orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan ilmu itu Allah tinggikan dia beberapa derajat. Maka di waktu itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan beberapa derajat itu, satu derajat umpama macam langit dan bumi. Itu kelebihan orang yang berilmu. Maksudnya, kalau kita ada ilmu, pergi ke mana pun kita tak akan rasa asing. Kita duduk di mana pun kita tidak akan rasa kita itu terpinggir, kerana ada saja orang yang inginkan ilmu kita. Ada saja orang yang perlukan kita, ya. Ada saja orang yang ingin bertanya dengan kita. Dan inilah kelebihan orang alim berbanding orang yang jahil atau orang yang tidak ada pada itu ilmu pengetahuan. Maka ini benda yang kita kena lihat dan jelas. Kalau bagaimana Allah tinggikan orang-orang yang berilmu. Cuma yang lebih utamanya bukan sekadar orang yang berilmu, tetapi berilmu dan beramal. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah menyatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Allah menyatakan sesungguhnya orang yang takut pada Allah Ta'ala itu adalah orang yang berilmu, yang terdiri daripada para ulama. Maka ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita ada dalam diri kita. Untuk menjadi orang yang berilmu. Kita tak mengaji pun ni sebenarnya sudah dicetakkan oleh Allah SWT sebagai yang berilmu. Sebab ilmu itu tak semestinya duduk kat depan. Kemuliaan ilmu itu bukan hanya sekadar yang bercakap, tak. Kemuliaan ilmu itu baik yang bercakap, baik yang mendengar, baik yang menganjurkan, baik yang menyediakan tempat. Hatta tertidur dalam ilmu pun tak apa. Kenapa? Semuanya itu akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman salaqallahu tariqan ilal jannah. Salaqallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memperjalankan dirinya itu untuk mendapatkan satu ilmu, maka Allah akan bukakan baginya satu jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya dalam perkataan ini ataupun di dalam kalimah ini, di dalam perkara ini, la ghurbata lil fadil wa la watana lil jahil. Tidak ada tempat yang asing bagi orang yang berilmu dan tidak ada tanah air bagi orang yang jahil. Ya, baik. Dikatakan lagi pada makalah yang ke-22, man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Barang siapa kerana berbuat taat menjadi dekat kepada Allah, maka ia berasing hidup di tengah manusia. Apa maksudnya kalam hikmah ini? Bila mana kita ni dekat dengan Allah, maka automatik kita akan jauh daripada perkara-perkara sia-sia yang dibuat oleh manusia. Sebab manusia ni dia cenderung untuk buat benda-benda yang sia-sia. Firman Allah Ta'ala Al-Quran, Allah menyatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat orang yang berada di atas muka bumi ini, maka kamu akan jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, bila kita nak buat satu kebaikan, akan ada 4 halangan perkara yang menjadikan kita tu tak jadi buat kebaikan, yang akan menghalang kita daripada buat kebaikan. Apa dia? Yang pertama sekali adalah dunia. Benda-benda dunia ni kalau mana ada dalam sekitar kita ataupun dalam diri kita, bila nak buat benda baik, dia akan menggagalkan, membatalkan cita-cita kita, niat kita untuk buat benda baik. Contoh macam mana? Contohnya kalau kita ni nak bangun malam lah, kita sayang tidurnya kita tu. Jadi bila kita terkejut, terus terkejut lah, bukan tahajud.
Ya. Kalau hati kita itu ada cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat firman Allah Taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita ingat ayat tu. Dan orang mukmin tu cirinya apa? Mereka itu akan bangkit tengah malam. Mereka akan menghindarkan ataupun menjauhkan lambung-lambung mereka ataupun perut-perut mereka itu daripada tempat tidur mereka. Untuk apa? Mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang takut dan harap, dan menafkahkan sebahagian daripada harta mereka yang dikurniakan kepada mereka. Jadi kalau kita ni cinta dunia kuat, maka bila mana nak bangun tahajud, kita sayang tidur kita. Akhirnya yang dapat terkejut bukan tahajud. Sama juga bila mana kita ni hati itu lebih kepada isu-isu semasa dunia ni, kita lebih banyak tengok dekat kita punya Facebook berbanding dengan baca Quran. Itulah Quran orang hari ni yang banyak ditelaahnya. Cuba kita tengok. Satu hari kita tengok kita punya Facebook lah, Instagram lah, apalah, WhatsApp lah, ya, mana lebih banyak masanya kita habiskan berbanding dengan melihat isi Al-Quran. Jadi inilah yang menjadi masalah kita pada akhir zaman ini. Jadi yang menghalang kita daripada nak berbuat kebaikan itu yang pertamanya adalah dunia. Adapun yang kedua, manusia. Ini kita ceritakan manusia. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan, dinul mar'i ala dinul khalili, falyanzur man yukhaliluhu. Nabi menyatakan, sesungguhnya agama seseorang itu mengikut agama sahabat dia. Maka kamu lihatlah siapa yang menjadi sahabat kepada dia. Kalaulah sahabatnya itu ahli ibadah, kalaulah sahabatnya itu adalah merupakan ahli ta'ah, maka dia pun akan ikut sahabatnya itu. Mungkin pergi masjid, mungkin pergi kuliah, mungkin pergi ke tempat-tempat pengajian. Tapi kalau sahabatnya itu kaki shopping, ataupun kaki karaoke, ataupun tak kisahlah apa benda yang lain-lain yang manusia buatlah, dia pun akan pergi ke arah itu juga. Jadi kerana itu kita kena hati-hati. Sebab persekitaran kita ini, manusia ini juga sebenarnya dia mendorong kita ke mana kita nak pergi dalam kehidupan kita ni. Sebab itu kena berhati-hati pilih kawan. Kalau kita berkawan dengan seorang yang menjual minyak atar, walaupun kita tak pakai minyak atar, bau wangi itu akan sampai kepada kita. Tapi kalau kita berkawan dengan seorang tukang besi, maka walaupun kita tidak sentuh besi dan juga api, nanti bau hangit besi itu juga akan sampai kepada kita. Jadi ini perumpamaan yang Nabi SAW berikan kepada kita berkenaan dengan sahabat yang ada di sekitar kita. Jadi nak berbuat kebaikan, kita tengok siapa yang menjadi orang sekitar kita. Sebab kalau kita ini nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena pastikan kawan-kawan yang bawa kita ke jalan-jalan yang tidak benar ini kita kurang-kurangkan. Ya, kita kurang-kurangkan. Sebab siapa yang hatinya dekat dengan Allah, dia akan liar dengan manusia. Maksud liar dengan manusia ni, dia tidak mau berkawan sangat dengan manusia di atas hal-hal yang larah. Dia akan buat kebaikan, dia akan buat sesuatu yang berbentuk ketaatan. Jadi itu yang kedua, yang menghalang kita daripada nak buat kebaikan. Adapun yang ketiga itu nafsu kita lah. Nafsu kita yang sentiasa menghalang saja kita nak buat kebaikan. Ada saja alasannya. Dan kadang-kadang dia menangguhkan, ya, daripada kita nak buat kebaikan. Elok nak sembahyang duha, dah pukul 9.30, nanti dia kata tak, sagilah duha panjang lagi, sagi pukul 10 kita sembahyang lah, sampai pukul 10 dia pula kerja. Tak apalah, ke 11 lah, sampai pukul 11 nanti, tak apalah, sekejap lagi, sikit lagi. Akhirnya habis waktu duha, ya. Samalah juga dengan solat-solat yang lain, samalah juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Nafsu tu memang sifatnya itu dia menunda-nunda kita daripada untuk melakukan amal. Baik, ini yang ketiga yang menghalang kita daripada nak buat kebaikan. Adapun yang keempat itu syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Al-Quran, Nabi mengatakan, Allah SWT menyebutkan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Jadi dalam hal ini, empat perkara ini sememangnya perkara yang menghalang kita dalam nak berbuat kebaikan.
Jadi kata kalam hikmat ini ataupun peribahasa Arab ini dikatakan, man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi qariban. Barang siapa kerana berbuat taat menjadi dekat kepada Allah, maka dia berasa asing hidup di tengah manusia. Benarlah, bila mana kita ni sentiasa dengan Allah, nak ikut jalan Allah SWT, nak ikut agama Allah, kita akan jadi tawar dengan manusia ni di atas benda-benda yang lara yang mereka lakukan. Jadi orang yang telah mampu merasakan kenikmatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak lagi merasa nikmat hidup bergaul di tengah-tengah manusia. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang alim dahulu, mereka ini ada tempat-tempat khalwat mereka, ada tempat-tempat uzlah mereka, ada tempat-tempat beribadah mereka. Kadang-kadang ada masa-masa mereka keluar 3 hari, 10 hari, kadang-kadang mereka beruzlah, berwirid, mengasingkan diri sebentar daripada kehidupan manusia, dengan bertujuan mereka itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah tak jadi kebiasaan. Orang dulu-dulu dia biasa macam tu, dengan istilah suluk. Dengan istilah suluk, maksudnya mereka ni mengasingkan diri sebentar untuk mereka tumpukan diri mereka kepada ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bila kita sebut suluk ni, kita dah tak biasa dengar. Kita rasa macam asing. Kita kata ni apa ni, tarikat-tarikat ke apa ni. Jadi sebenarnya benda tu tak jadi masalah. Sebenarnya adalah untuk kita didik hati kita, untuk dekat dengan Allah Ta'ala, tidak dengan manusia. Baik, jadi itu makalah yang ke-22. Adapun makalah yang ke-23, dikatakan lagi dalam kalam hikmah, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna al-harakat jismi dalilul hayah. Perbuatan taat membuktikan makrifah, sebagaimana perbuatan badan membuktikan kehidupan. Makrifah adalah mengenal Allah SWT dengan segala macam keagungan, kebesaran dan kekuasaannya. Bahawa jika seorang hamba melakukan perbuatan taat kepada Allah, maka hal itu membuktikan hamba itu telah mengenali Allah. Jika semakin banyak perbuatan taat dilakukan, maka semakin dalam pula ia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian pula sebaliknya, jika semakin sedikit berbuat taat, yang demikian itu kerana sikap lahir adalah daripada indikator terhadap sikap batinnya, ataupun alamat kepada sikap batinnya. Baik, dalam agama kita ini, para ulama usul menyimpulkan satu kaedah. Apakah kaedahnya? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni tak ada benda yang lain yang lebih penting untuk kita capai melainkan untuk menjadi hamba Allah dan untuk bermakrifah kepadanya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dimaksudkan ibadah itu adalah makrifah kepadanya, mengenal dia. Jadi dalam hal ini kewajipan kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mula wujud sejak daripada awal kita hidup di atas muka bumi ini. Kerana inilah jalan kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Baik, macam mana kita nak makrifat Allah? Macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, untuk kenal Allah Ta'ala ni, dia ada 4 perkara yang kita kena tahu, dan ada 4 jalannya untuk kenal Allah. Pertama, kita nak kenal Allah Ta'ala ni mesti melalui fitrah. Apa itu fitrah? Rasa hati kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita ini, setiap orang ini hidayah. Hidayah untuk mengenali dia, untuk berjalan kepada dia. Dan paling tidaklah, hidayah ini kalau kita bahaskan, dia ada 7 tingkatan. Nak saya tulis ke? Ke boleh dapat dengan apa yang saya cakap? Nak tulis ke ataupun boleh catat? Tulis.
Nak tulis ke ataupun tulis? Muslimah kamu kata tulis lah ustaz. Okey. Sebab tajuk ni penting, ya. Belah kiri. Mana? Belah kiri ke belah kanan? iPad ni. Pasal iPad ni. Apa dia? Padam ni? Boleh padam? Takat tu je. Tak cukup panjang. Sana boleh. Sana kot. Baik, tadi kita sebut bahawa harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna al-kharaqat al-jismi dalilul hayah. Bahawa perbuatan taat kita itu menunjukkan itu dalil bagi makrifah, ya. Seumpama kita bergerak menunjukkan ada tanda hidup bagi kita, ya. Jadi tadi kita ambil kalam ini dikatakan baik, Jadi makna semua dia, maknanya bila mana adanya ketaatan menunjuknya adanya makrifah. Jadi persoalan sekarang ni kita bahaskan tentang ma'rifatullah. Sebab para ulama usul mengatakan awaluddin ma'rifatullah, Baik. Tadi kita sambung, macam mana nak kenal Allah? Persoalannya macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala. Saya dah bentangkan tadi. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada 4 caranya, Pertama, melalui jalan fitrah. Melalui jalan fitrah. Maksud jalan fitrah ni apa? Tutup ni. Maksud fitrah ini adalah setiap apa yang ada pada diri kita yang dicetuskan oleh Allah SWT dengan sifat kehambaan, yang kita itu mencari siapakah Tuhan. Kerana dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, Allah mengatakan, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyalah siapa yang jadikan langit dan bumi, maka pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya kepada siapa? Tanya pada orang kafir. Kalau kamu tanyalah wahai Muhammad kepada orang kafir itu, siapa jadikan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Memang betul. Kalau kita tanya orang-orang kafir ni, siapa jadikan kita, siapa jadikan langit dan bumi, dia akan kata Tuhan Allah.
You ingat siapa jadikan you, siapa jadikan ini bumi besar-besar, planet semua apa yang ada? Tuhan Allah lah. Habis tu yang you sembah semua tu apa dia? Oh, itu deva. Jadi deva tu bagi mereka adalah wasilah saja, tapi yang jadikan tu semua adalah Tuhan Allah. Dia percaya. Dan perkara ini sebenarnya ialah apa yang kita namakan sebagai fitrah. Jadi untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, cara yang pertamanya adalah dengan fitrah. Contohnya, suka tak hati kita ni, ataupun suka tak kita punya jiwa kita ni, kalau satu hari orang tengok kita, orang kata, Tuan, saya tengok muka Tuan ni tenang lah, saya rasa Tuan ni hamba Allah lah, saya rasa Tuan ni hamba Allah lah. Apa rasa hati? Apa kita rasa hati? Sejuk tak? Sejuk rasa. Sebab orang kata kita hamba Allah. Satu hari misal contohnya, kita sedang basuh kereta, tiba-tiba datang orang lalu dekat depan rumah kita, dia tengok kita basuh kereta, dia kata, Tuan, saya tengok Tuan ni hamba kereta lah. Rasa apa waktu tu? Setuju tak dengan apa yang dia cakap? Tak setuju Tambah kalau kita basuh kereta tu kereta for share. Ya? Kita rasa tak setuju tak? Sebab apa? Sebab itu bukan apa yang kita nak. Jadi sebenarnya bila kita melihat dari segi fitrah, semua kita ni nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dalam Al-Quran, dalam surah Luqman yang kita sebutkan tadi, bukan hanya sekadar orang Islam, hatta orang kafir sekalipun, dia mengaku yang sebenarnya semua apa yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa jadi macam tu? Sebab setiap makhluk yang bernama manusia ini, yang Allah Ta'ala bagi pada kita akal ni, sebenarnya Allah dah bagi jalan hidayah kepada kita. Baik, kadang-kadang kita kata orang tu tak masuk Islam, dia tak dapat hidayah. Tapi sebenarnya tidak. Sebab hidayah ni ada 7 peringkatnya, ada 7 tahapan. Apakah yang dikatakan 7 peringkat hidayah ni? Kita letak kat bawah fitrah. Pertama sekali, bila kita katakan hidayah, hidayah yang pertama namanya hidayah al-kauni, hidayah alam semesta. Hidayah alam semesta. Kenapa kita kata alam semesta ini adalah merupakan hidayah? Kerana sesungguhnya alam semesta ini adalah merupakan tanda, dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat bagaimana matahari naik di waktu pagi. Kemudian apabila dia sampai waktunya, ketika mana waktu petang, dia akan turun, dia akan terbenam. Begitu juga bulan. Semua itu berjalan mengikut paksi-paksinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada di atas alam ini semua tanda, dalil bahawa ini adalah merupakan satu bukti kewujudan bahawa ada yang menciptanya, ada yang menjadikannya. Jadi ini dinamakan hidayah yang pertama, hidayah alam semesta. Dan semua di antara kita ni, manusia, dapat benda ni. Tak kiralah Islam ke tak Islam ke, semua dapat perkara ini. Jadi ini hidayah yang pertama, yang kalau digunakan akal, pasti dia akan dapat mencari siapakah pencipta di atas segala apa yang ada ini. Baik, yang kedua, hidayah pada tahap yang kedua itu adalah kita namakan sebagai hidayah kewujudan kita. Ya, yang mana kewujudan kita itu pula dihiasi dengan anggota-anggota kita untuk melakukan kerja-kerja harian kita. Namakan sebagai hidayah hissi, ya, atau hidayah al-khawas. Ataupun kita namakan hidayah panca indera. Sebab setiap kita ni, kita tahu apa yang ada pada kita ni sebenarnya adalah kurniaan daripada Tuhan. Contohnya,
mata kita, kalau rosak mata kita, dia bukan boleh dapat kat kedai, tak boleh. Kalau lampu kereta dia rosak, boleh pergi ke kedai spare part, tukar je. Tapi kalau mata kita rosak, nak cari dekat kedai tak jumpa dah. Kecuali kalau orang derma mata lah, nak tukarkan mata kita. Tapi nak buat mata macam mana mata yang ada pada kita ni, tak boleh dibuat. Takkan mampu. Takkan mampu untuk kita buat. Begitu jugalah dengan anggota yang lain, seperti lidah, seperti tangan, anggota dalaman kita, hati, ya, jantung. Semua itu kalau kita lihat akan membuktikan kepada kita bahawa manusia tak mampu buat perkara itu. Yang hanya mampu buat perkara itu adalah Allah yang Maha Pencipta. Maka ini kita namakan sebagai hidayah al-hawas, hidayah panca indera. Yang pasti kita akan melihat perkara itu memang bukan kerja manusia. Sama juga kalau kita melihat bagaimana kita makan, macam mana makanan itu masuk ke dalam perut kita dan kemudian dicernakan. Dalam perut kita tu diasing-asingkan ke mana zatnya, ke mana yang dikatakan tenaganya, ke mana yang pergi ke najisnya, ke mana yang pergi darahnya. Semua itu kalau kita fikir dengan akal manusia yang logik, itu bukan kerja manusia. Yang melakukan sistem itu pasti ada Maha Pencipta yang lebih hebat, yang menentukan dan mentakdirkan perkara tersebut. Jadi ini yang kita namakan sebagai hidayah panca indera atau hidayah al-hawas. Adapun ketiga, ya, daripada hidayah panca indera itu, dia pergi kepada tahap yang lebih tinggi, iaitu kita namakan sebagai hidayah al-aql ataupun hidayah akal fikiran. Baik. Hidayah akal fikiran ini juga Allah Ta'ala berikan kepada semua manusia. Tak kira Islam ke, bukan Islam ke, ya. Semua perkara itu yang berkaitan dengan akal, Allah bagi kepada semua manusia. Dan dalam pepatah ataupun dalam kaedah ilmu, la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang tak ada akal. Artinya kalau dia tak ada akal, dia tak buat semayang ke, dia tak puasa ke, tak apalah. Sebab apa? Dah terangkat padanya itu akan taklif. Tetapi kalau selagi dia ada akal, maka dia masih lagi ada apa perkara yang kita namakan sebagai hidayah tadi. Dia kena berbuat sesuatu yang kita namakan sebagai agama tadi, ya. Itu yang ketiga. Islam ke, tak Islam ke, dia mesti akan ada hidayah ini. Adapun yang keempat, daripada akal ini Allah sebut dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah ilhamkan kepada akal kita ini dua jalan, fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Beruntung yang mereka mengikut jalan ketakwaan, rugilah mereka yang mengikut jalan kefasikan. Jadi akal memilih ke mana dia nak pergi. Kalau dia pergi kepada jalan kebaikan, maka di situ beruntunglah dia. Kalau dia pergi ke jalan kejahatan, maka rugilah dia nanti dekat hari akhirat. Maka ini adalah hidayah yang ketiga, ya. Adapun daripada itu ada yang keempatnya. Daripada akal fikiran ini, maka namakan hidayah agama, ya. Namanya hidayah agama. Jadi bila mana seseorang itu dia ada akal fikiran, maka di waktu itu dia melihat bahawa perlunya dia untuk kembali kepada Tuhan. Perlunya dia itu memilih satu jalan untuk dia pergi kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Cuma kadang-kadang bila pada hidayah ini dia keliru, sebab agama itu banyak, ya. Agama itu banyak. Mungkin dia pilih agama kebenaran, tapi tak mustahil juga dia memilih agama-agama yang lain. Cuma dalam hal ini Allah menyatakan innad dina indallahil Islam, bahawa sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu adalah Islam.
Maka di sini seseorang yang tidak ada agama tadi, iman di Islam ataupun tidak, diberikan hidayah. Tapi bila sampai ke sini, maka terpecah dia di antara yang hak dan yang batil. Maka datang kepada dia hidayah yang kelima. Namanya apa? Hidayah Islam. Jadi di sinilah dia punya pembeza dia. Ini yang dikatakan pembeza dia. Yang ini sama ada Islam atau kafir. Boleh dapat perkara ini. Tapi bila masuk dekat sini, dia khusus untuk Islam saja. Tapi dia tidak lagi menyelamatkan dia daripada segala sesuatu yang menyebabkan dia boleh terselamat daripada neraka Allah. Sebab di bawah itu lagi, di dalam Islam itu juga ada lagi satu bentuk hidayah, namanya hidayah iman, ya, ataupun taufik. Sebab ramai orang Islam, tapi kadang-kadang orang Islam sahaja tidak beriman. Orang yang beriman dah tentu Islam, tapi orang yang Islam belum tentu dia beriman. Maka ini adalah hidayah yang ke-6. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Tapi ada juga ayat yang Allah berfirman, ya ayuhan nas saja. Ya. Jadi ini nak menunjukkan bahawa Islam dan iman itu ada pembezaan. Sebab iman, apa dia dimaksudkan dengan iman? Tasdiq bil qalbi, taqrir bil lisan, wa amalun bil arkan. Kita yakin dengan hati, kita lafazkan dengan ucapan, dan kita laksanakan dengan amal perbuatan. Jadi ada orang yang dia yakin dengan hati, dia ucap saja Islam, kalimah syahadah, tapi dia tidak berbuat. Itu Islam saja. Ya. Yang lebih teruk daripada itu adalah bukan sekadar Islam tapi Islam. Ya. Bukan kata Islam tapi Islam. Apa Islam? Mengaku je Islam, tapi halal haram dia tidak peduli pun. Melintang lalu, membujur lalu melintang patah. Jadi ini benda yang kita kena tengok. Yang ketujuh, ya, hidayah kita namakan sebagai ihsan. Ya, ini yang kita katakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi menyatakan dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dikatakan ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Taala seolah kamu melihat dia. Kalau kamu tak melihat dia, ketahuilah Allah itu melihat kamu. Baik, ini 7 tingkatan hidayah yang paling kurang. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang paling kurang. Dan kita dapat lihat di sini daripada hidayah yang pertama sampai hidayah yang keempat ini ada pada Islam ataupun pada orang yang kafir. Tapi daripada 5, 6, 7 ini 3 ini khusus untuk orang yang Islam sahaja, ya. Baik. Jadi kalau kita tengok, ada tak alasan kita kata orang kafir tak dapat hidayah? Ada tak alasan kita katakan orang kafir tak dapat hidayah? Tak adalah, sebab pertama, kedua, ketiga, keempat ni ada pada mereka. Ya. Jadi semua ini sebenarnya Allah cetuskan melalui apa? Fitrah. Ya. Allah cetuskan melalui fitrah dia untuk dia bertuhan. Dan itu satu cara untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk dia ma'rifatullah. Sebab kat sini kita kata ma'rifatullah, ya. Baik, itu satu cara. Adapun yang kedua, nak kenal Allah Taala itu dia melalui apa kita namakan sebagai rububiyah. Apa itu rububiyah? Melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada apa? Pada alam semesta ni. Kat sini. Ya. Dan lebih khusus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran dalam surah Fussilat, Allah menyatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq. Dan kami telah menzahirkan akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di ufuk-ufuk langit dan juga pada diri kamu sehingga nyata kebenaran. Maksudnya, dalam kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah membentangkan kepada kita ni alam untuk kita mengkaji akan kewujudan dia. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at
wa ilal jibal fasutihat wa ilal ardi macam mana ayat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadzakkir. Ya. Allah menyatakan, apakah kamu tidak melihat bagaimana keadaan unta itu dijadikan? Dan apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Taala meninggikan langit yang tanpa tiang? Bagaimana Allah SWT meneguhkan akan gunung ganang, dan bagaimana Allah membentangkan bagi kamu itu akan dunia kamu, alam semesta ini. Jadi Allah suruh kita tengok, maka itu kita namakan sebagai rububiyah. Melihat dengan akal kita terhadap alam semesta. Maka dengan melihat perkara itu, hati kita akan terbuka untuk melihat bahawa sebalik daripada apa yang menjadi ciptaan ini, ada penciptanya yang maha hebat. Maka ini kita namakan sebagai rububiyah. Ya, biasanya dibuka dengan ilmu-ilmu semasa, sebagaimana ilmu sains, ilmu geografi, ya, ilmu bintang, ilmu-ilmu tentang kemanusiaan dan sebagainya. Dan semua itu termasuk dalam apa kita namakan sebagai rububiyah. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan rububiyah. Adapun yang ketiga, nak kenal Allah Taala itu dengan uluhiyah. Dengan uluhiyah. Maksudnya apa dia kata uluhiyah ni? Ini dengan ilmu-ilmu agama. Nak kenal Allah Ta'ala dengan ilmu-ilmu agama. Seperti mengetahui atau mengenal Allah Ta'ala itu dengan apa? Dengan akidah, dengan perkara akidah. Yang kedua, melalui apa yang kita namakan sebagai syariah. Yang ketiga, melalui apa yang kita namakan sebagai akhlak. Dan lain-lain lagi, yang menjadi usul kepada agama. Itu dinamakan sebagai uluhiyah. Jadi nak faham akidah itu mesti belajar ilmu apa? Nak faham akidah mesti belajar ilmu. Saya nak menulis, ya, terikat di sini. Boleh cabut, cabut sekejap lah, ya. Jadi nak belajar tentang ilmu akidah, dia mesti dengan ilmu tauhid. Nak belajar tentang syariah mesti dengan ilmu fiqh. Dan nak belajar tentang akhlak mesti dengan ilmu tasawuf, ya. Dan semua itu bersumber daripada mana? Semua itu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi nak kenal agama ini, nak dapatkan ma'rifatullah ini, kenal Allah SWT ini, ya, maka caranya adalah kita mengenal akan uluhiyah Allah SWT melalui ilmu-ilmu agama, melalui syariahnya, akidahnya dan juga akhlaknya. Jadi itu cara untuk kenal Allah Ta'ala. Jadi dalam ilmu tauhid yang kita belajar apa? Kita belajar sifat-sifat Allah. Contohnya wujud, qidam, baqa, ya. Kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kebangkitan, hari akhirat. Kita belajar tentang qada dan qadar. Kita belajar tentang rasul-rasul yang diutuskan, kitab-kitab yang diturunkan. Semua itu termasuk dalam apa kita namakan sebagai isu akidah. Dalam syariah kita belajar apa? Tentang ibadah, macam mana nak melakukan solat, nak melakukan haji contohnya. Macam mana kita nak bermuamalat, nak munakahat dan sebagainya. Itu semua diajar dalam syariah. Dan dalam ilmu tasawuf contohnya kita diajar tentang bagaimana nak membersihkan hati. Dan semua itu termasuk dalam rangka untuk kenal Allah, dimasukkan dalam uluhiyah, ya. Dan akhir sekali nak kenal Allah Ta'ala ini, ya, yang ini pertama fitrah, ini yang kedua rububiyah, yang ketiga uluhiyah, dan yang keempat kita kenal Allah Ta'ala itu dengan ubudiyah.
Apa itu ubudiyah? Sikap kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kedalaman kefahaman kita terhadap hubungan kita dengan Allah Taala. Dan di sini ulama telah bahaskan pada ubudiyah ini dia ada 4 jalannya untuk kita menuju pada Allah, ya. Secara ringkas saya boleh ulaskan kat sini. Pertama, dinamakan syariat. Yang kedua, tariqat. Yang ketiga, hakikat. Dan yang keempatnya kita namakan sebagai ma'rifat, atau ma'rifah. Apa itu syariat? Apa itu tarekat? Apa itu hakikat? Apa itu ma'rifat? Kita ambil senang, kita ambil perlakuan solat. Yang kita angkat takbir ni, kita menghadap kiblat, tu namanya apa? Syariat. Kiblat kita kat mana? Baitullah lah, Kaabah. Betul tak? Tapi adakah Tuhan duduk kat sana? Tak. Jangan ingat kita kata tu Baitullah, rumah Allah, Allah duduk kat Mekah tu. Tak. Itu hanyalah sebagai kiblat. Itu syariat. Sebab Allah bukan duduk kat situ. Kiblat tubuh kita pada Kaabah, tapi kiblat hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, ya. Balik kepada apa yang disebutkan oleh Hamzah Fansuri. Apa kata Hamzah Fansuri? Hamzah berada di tanah Mekah, mencari Allah di Baitul Kaabah. Daripada Barus ke Kudus amatlah payah, akhirnya bertemu Allah di dalam rumah. Ya, akhirnya bertemu Allah di dalam rumah, kata dia. Cari Allah sampai ke Mekah, tapi rupanya Allah dalam rumah, kata dia. Maksudnya kat sini, nak kenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita mengenal diri kita. Sebagaimana kata Yahya Mu'az Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibarat katanya, ya, ibarat katanya. Jadi itu kita katakan sebagai syariat. Syariat macam mana? Kita solat zahir itu, angkat takbir dan sebagainya, itu adalah merupakan apa yang kita namakan sebagai syariat. Baik. Apakah yang dikatakan tarekat? Tarekat itu apa dia? Tarekat itu adalah penyucian. Ya, penyucian yang kita kena bawa dalam solat. Sebab sembahyang kita itu tidak akan diterima oleh Allah kalau makan minumnya itu tak baik, datang daripada perkara yang haram. Contoh dia, ya, sembahyang tu mungkin sah, tapi kita ni kerja rasuah aja. Segala apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, semuanya hasil daripada duit rasuah, contohnya haram, tak suci. Maka itu akan menjadikan cacat pahalanya dalam ibadah kita. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu lelaki yang pergi Mekah, pergi haji, untuk menunaikan haji, yamuddu yadayhi ila sama', dia meletakkan akan tangannya itu ke langit, menadah tangannya ke langit sambil berkata, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan mat'amuhul haram wa mashrabuhul haram wa ghudhiya min haram fa ana istajabu anhu. Dia makan daripada yang haram, dia minum daripada perkara yang haram, dia pakai daripada perkara yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak mengabulkan akan doanya. Jadi itu kena namakan tarekat, menyucikan. Benda itu tak masuk dalam rukun, tapi kalau kita ada perkara itu, menyebabkan sembahyang kita itu tak diterima. Baik. Apa yang dikatakan hakikat? Hakikat itu adalah pengertian dan isi dalam sembahyang. Contoh macam mana? Khusyuk. Yang Allah menyatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang salat yang dia itu lalai dalam sembahyangnya, yang lalai dalam solatnya. Perkara khusyuk ini tak masuk pun dalam rukun 13, tetapi dia menjadi satu perkara yang sangat penting dalam sembahyang, sehingga kan kalau tidak ada khusyuk ini, sembahyang tidak dinilai, malah dicela dan dicerca oleh Allah Ta'ala lagi. Maka itu kita namakan sebagai hakikat. Dan tujuan akhir daripada salat itu untuk apa? Untuk kita mengenali Allah, kita kenal Allah dan kenal kerja-kerja Allah. Maksudnya, bila mana kita dah salat, apakah kesan bersalat itu? Iaitulah kita membawa diri kita itu untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna, yang meninggalkan perkara-perkara yang maksiat dan mungkar.
Kerana Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya dengan sembahyang itu akan dapat mencegah kamu daripada fahsya dan munkar. Maka inilah perkara yang kita namakan sebagai ma'rifah, mengenal Allah Taala. Walaupun dah tak sembahyang, tapi kita tetap bawa Allah tu kat mana pun kita pergi. Walaupun orang tak nampak, tapi kita tetap rasakan Allah memerhatikan kita. Yang menyebabkan kita takkan mungkin untuk melakukan perkara yang haram walaupun orang lain tak nampak. Kerana kita yakin Allah melihat dan memerhatikan kita setiap masa dan setiap ketika. Itu dinamakan sebagai ma'rifah. Jadi perkara itu termasuk dalam apa yang kita namakan sebagai ubudiyah. Jadi kalau kita tengok dalam apa yang kita sebutkan tadi, harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kama anna al-harakal jismi dalilul hayah, bahawa pergerakan taat itu adalah merupakan dalil ma'rifah. Taat ni kat mana? Perkara taat ni kat mana? Dekat apa yang kita namakan sebagai ubudiyah tadi, yang menyampaikan kita kepada ma'rifah, ya, dengan kita mengenal Allah SWT melalui 4 cara: fitrah, rububiyah, uluhiyah dan ubudiyah. Ini keempat, ya. Itu cara dia, ya, untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting pada kita itu untuk kenal dia, kenal pencipta, kenal Allah. Kerana tidak ada nilai bagi kita untuk hidup melainkan untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan beribadah itu adalah tanda makrifah, ya. Wallahu ta'ala. Cukup setakat itu. InsyaAllah kita akan buka kepada soal jawab untuk kita bertanya apa-apa masalah berkenaan dengan hal ini, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat makalah yang ke-23, ya. Pada muka surat 23 ini, insya-Allah nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang. Baik, ada soalan? Ya. Berhubung dengan soal makrifat mengenal Allah, kita ni lah dalam surau ni salah satu daripada usul yang kita lakukan. Dan terima kasih kepada Ustaz Kamil lah, dia mengujarkan kita sekali baru kita mula. Ialah kita buat baca Quran dan tadabbur. Kita melakukan di sini lepas subuh. Bagi saya lah yang umur 35 tahun masuk ke 26, itu adalah satu peluang yang amat berkesan bagi saya. Sebab nak mula baca Quran dan bertadabbur, mengenal isi Quran dari segi tafsir ni, itu satu memerlukan kesungguhan. Ya. Kita ada kumpulan yang dedicated lah yang melakukan ni. Bila kita ada masa, setiap hari kita buat, kecuali hujung minggu Ustaz-Ustaz lain lah. Bagi saya, pengajaran yang saya peroleh umur saya macam ni, nak cari bekalan akhirat ni tak lambat, tapi masih ada peluang lagi. Bila kita baca, kita betul-betul memahami apa yang mengikut tafsirnya lah, kita faham. Kita rasa dulu punya cerita-cerita berlaku sekarang, dan boleh dapat pengajaran daripadanya kalau kita betul renung. Saya bagi satu contoh, mungkin Ustaz boleh beri sedikit pencerahan. Dalam surah Asy-Syu'ara, dia panjang 227 ayat. Salah satu daripada yang baru kita baca semalam ialah maksudnya ayat 128. Maksudnya, patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi, macam di puncak ni. Kita di puncak ni the highest point dalam wilayah persekutuan ni. Bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik. Kemudian ayat 129, dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya, berupa soalan. Yang ketiga,
ayat 130. Dan apabila kamu memukul atau menyiksa, kamu melakukan yang demikian dengan kejam, bengis, seperti mana peristiwa yang berlaku baru ni, USG25. Ini zaman Nabi Hud dulu. Ya. Mencerita tentang apa yang berlaku pada kaum Ad. Betul? Betul. Jadi macam mana Ustaz cuba kaitkan dengan apa yang berlaku dulu, kemudian peringatkan kita boleh baca sekarang, berlaku sekarang, nyata-nyata berlaku sekarang. Macam mana kita punya respon kepada perkara macam ini? Baik. Dalam cara nak kenal Allah Ta'ala, kita dah bagi tahu kan, bahawa caranya adalah dengan 4 cara tadi, iaitu fitrah, rububiyah, uluhiyah dan juga ubudiyah. Mentadabbur Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama. So dia masuk kat mana tadi? Dia masuk dekat uluhiyah tadi. Ya. Mentadabbur Al-Quran. Kan itulah sumber kita. Yang kalau kita melihat di situ, sebenarnya kita akan dapat banyak pengajaran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita kata Alif Lam Mim, itulah kitab. Tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi sekalian manusia yang bertakwa. Baik. Kalau saya nak huraikan akan perkataan Datuk tadi, mau makan 2 jam lagi. Ya, tapi kita pendekkan. Ya. Bahawa sesungguhnya dalam hak Al-Quran ini, untuk menjadi ahlul Quran, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad, yang dikatakan bahawa Allah menyatakan sesungguhnya bagi Allah itu ada keluarganya di atas muka bumi. Maka di waktu itu sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah ada keluarga di atas muka bumi ini? Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, macam mana Allah boleh ada keluarga? Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana boleh ada keluarga? Maka dikatakan di situ keluarga Allah Ta'ala itu adalah hamilul Quran, iaitu orang-orang yang memertabatkan Al-Quran. Kata para ulama hadis, untuk menjadi ahlul Quran ni dia ada 5 dia punya tahapan dia. Untuk jadi ahlul Quran, dapat 2-3 pun jadilah. Tak dapat 5-5 pun tak apa. Tapi dapat 2-3 pun jadilah. Tapi kalau bagusnya dapat 5. Apa dia hak Al-Quran ni? Yang pertama, membaca. Yang kedua, faham. Yang ketiga, amalkan. Yang keempat, hayati. Yang kelima, berdakwah dengan, berjuang dengan Al-Quran. 5 perkara ini dinamakan sebagai orang yang benar-benar mengagungkan Al-Quran ataupun hamilul Quran. Namun kalau tak dapat 5-5 pun, dapat 2 misal contohnya. Baca faham. Macam kita kata tadi, kita buat tadabbur setiap pagi. Tak apa, baca dan faham, paling tidak. Itu pun dah cukup. Kita ambil plan ketiga, amalkan. Tak dapat semua pun sikit pun jadilah. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi ini di antara perkara yang ada menjadi syarat menjadi ahlul Quran. Kalau dapat, selain daripada baca, faham, amal, hayati, kita berdakwah dengannya atau memperjuangkan Al-Quran, itu lebih baik. Baik. Dalam tadabbur, kita kena tahu isi bentuk Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Baik, isi kandungan Quran ni secara ringkasnya dia ada 5 aja dalam Quran ni. Ada 5 poin penting saja. Benda tu diulang-ulang dalam semua surah, yang paling pendek sampai surah yang paling panjang. Surah paling pendek surah apa? Al-Kautsar. Yang paling panjang Baqarah. Dalam setiap surah dia ada 5 benda ni yang diulang-ulang. Dan 5 benda ini, ya, 5 benda ini dia itu mesti disokong dengan 3 perkara. Ya. Dan 3 perkara itu mesti dilihat pada 3 zaman, baru jadi tadabbur. Tu kata 2 jam. Tapi saya huraikan secara ringkas saja. Apakah 5 perkara yang menjadi isi pokok Al-Quran? Pertama, dalam Al-Quran ni, dalam mana-mana surah, yang pendek ataupun yang panjang, dia ada 5 perkara. Pertama, uluhiyah ataupun ketuhanan.
Ya, dia cerita tentang tauhid. Yang kedua, dia cerita tentang nubuwah, kenabian yang membawa cerita tentang syariah, hukum hakam. Yang ketiga, di situ akan ada apa kita namakan sebagai al-qasas, kisah-kisah. Ya, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Ad, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kisah-kisah yang diulang. Ya. Yang keempat, kauniyah. Apa dia? Penciptaan. Daripada penciptaan manusia sampailah penciptaan alam semesta. Dan yang kelima, ganjaran ataupun wa'ad dan wa'id. Benda baik kita buat, balasannya baik. Benda yang tak baik kita buat, balasannya tak baik. Dalam seluruh Al-Quran tu, isi kandungannya 5 perkara ni je lah. 5 perkara ni saja. Sebab tu Al-Quran tidak dapat ditiru oleh orang-orang kafir. Sebab apa? Mereka cuba juga buat surah yang lain, tapi tak ada 5 ciri ni. Dalam Al-Kautsar contohnya, memang ada kelima-lima perkara. Kita ambil contoh. Ada tak uluhiyah di situ? Ketuhanan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu Al-Kautsar. Inna tu siapa tu? Allah lah yang cakap. Ada tak ketuhanan? Ada. Ya. Al-Kautsar tu cerita tentang apa? Cerita tentang apa yang menjadi hal yang akan datang, yang bersifat penciptaan. Fasalli li rabbika. Itu dah membawa kepada syariat. Sembahyanglah kepada Tuhanmu. Wanhar, dan juga berkorbanlah. Itu kan membawa kepada syariat yang keduanya. Ya, dan di situ pula ada kisah. Kisah apa? Kisah Nabi Allah Ibrahim, wanhar, dan berkorbanlah. Cerita Nabi Allah Ibrahim mengorbankan anaknya untuk mendapatkan akan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita kat situ. Ya. Dan ada juga tentang penciptaan. Apa itu penciptaan? Al-Kautsar tadilah. Yang ceritanya itu pada akhirat. Baik. Ada tak ganjaran? Inna syani'aka wal abtar. Siapa yang membenci kamu, maka terputus dari rahmat. Nampak tak? Ada tak ganjaran kat situ? Ada tak benda yang kita buat itu, kalau benda baik yang kita buat akan dapat benda baik, kalau kita buat benda tak baik akan balas benda yang tak baik? Ada. Kalau benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang kelima. Ya? Itu yang kita namakan sebagai perkara yang kelima. Jadi setiap surah mesti ada 5 perkara ini. Baik. Dan dia pergi disokong dengan 3 benda. Apa 3 benda? Pertama, bila kita melihat 5 perkara ini, dia pergi kepada mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan penyelesaian kehidupan manusia. Itu yang pertama. Maksudnya mukjizat Al-Quran tu dia menyelesaikan kehidupan kita. Sebab cerita tu kadang-kadang dia contoh yang dulu, tapi dia punya penyelesaiannya sekarang. Sebab semua benda yang berlaku dalam dunia hari ini, Allah Ta'ala dah ceritakan dalam Al-Quran. Nak cerita LGBT, dah cerita kaum Nabi Lut. Ya, nak cerita bab rasuah apa semua, cerita zaman Nabi Ad dan sebagainya tu. Ya, Nabi Syuaib, ya, mengurangkan takaran dan sebagainya, Sahibul Aikah. Ya, jadi itu semua dah ceritakan. Nak cerita sihir, ya, sihir, cerita zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi semua perkara itu ada kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Jadi perkara ini kalau kita lihatkan disokong dengan pertama sekali mukjizat Al-Quran yang menyelesaikan masalah hidup manusia. Yang kedua, mukjizat Al-Quran disokong oleh ilmu-ilmu semasa. Maksudnya bila dalam Al-Quran akan ada di situ sokongan daripada ilmu sains, akan ada sokongan daripada ilmu-ilmu kemasyarakatan, akan ada sokongan daripada ilmu-ilmu kaji bumi dan sebagainya. Semua benda itu telah disebutkan dalam Quran. Jadi disokong dia. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran itu membenarkan hal yang gaib. Maksudnya benda yang kita tak tahu, benda yang gaib, contohnya alam kubur, alam akhirat, apa yang berlaku selepas mati, diceritakan oleh Nabi SAW melalui Al-Quran. Okey. Dapat 5 perkara tu, dia sokong dengan 3 perkara ini, dia membawa kepada 3 zaman. Apa 3 zaman? Dahulu, sekarang, dan akan datang. Cerita dahulu,
apa yang reflect yang akan datang ni, ya, yang sekarang ni. Kalau dulu zaman Nabi Musa, ada Nabi Musa dengan Fir'aun. Zaman Nabi Allah Ibrahim, ada Nabi Ibrahim dengan Namrud. Zaman Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Muhammad dan juga Abu Lahab. Zaman sekarang pun ada juga. Kita dengan siapa? Kuasa-kuasa besar dunia lah. Dengan Amerikanya, ya, dengan Cina-nya, dengan mungkin negara-negara komunisnya. Ada perkara itu. Dan benda itu berlaku sekarang. Dan ada juga benda itu nanti dilihat pada masa akan datang, menurut petunjuk Al-Quran. Bagaimana di zaman Nabi SAW Nabi menyelesaikan masalah dengan Abu Lahab. Bagaimana di zaman Nabi Musa diselesaikan masalah dengan Fir'aun. Macam mana Nabi Ibrahim menyelesaikan masalah dengan Namrud dan sebagainya. Jadi kita bawa benda tu balik kepada zaman kita sekarang. Dan kita tengok apa yang nak jadi masa akan datang dengan penelitian kita terhadap sejarah dan juga fakta-fakta dalam Al-Quran. Maka 5 konsep tadi disokong dengan 3 perkara, dibawa kepada dulu, sekarang dan akan datang. Keseluruhan itu baru dinamakan sebagai tadabbur dan tazakkur. Ya, tadabbur dan tazakkur. Jadi dia meliputi. Bila kata tadabbur ni, kita kena tengok apa yang dalam Quran tu bawa ke zaman sekarang. Sebab Quran tu dia menjadi petunjuk bagi kita. Bawa zaman sekarang dan tengok apa nak jadi zaman kita sekarang ni. Rupanya semua apa yang ada dalam Quran sekarang ni memang jadi lagi. Macam kita sebut tadi, ramai manusia yang dia membuat bangunan-bangunan yang tinggi dengan rasa nak selamat, tapi kalau mana datangnya kematian, tak akan mungkin mereka selamat kerana kematian akan mendatangi mereka. Di mana pun mereka berada, walaupun di burujin musannadah, ya, walaupun di bangunan-bangunan yang tinggi, yang kukuh. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Jadi kalau kita lihat, itu satu cara untuk kenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang kita sebutkan dalam bahagian uluhiyah. Ya. Jadi kalau nak syarah benda tu 2 jam, kita ringkaskan pendek macam itulah. Ya. Baru kita namakan sebagai tadabbur. Tapi 5 benda tu jangan lari. Bila kita baca Quran, tengok 5 perkara ni. Ketuhanan, hal berkaitan dengan hukum hakam syariat, berkaitan dengan kenabian, hal yang berkaitan dengan kisah-kisah, berkaitan dengan penciptaan dan ganjaran. Takkan lagi. Di mana surah pun dia akan ada 5 perkara ni. Sependek surah Al-Kautsar pun ada, apatah lagi kalau kita buka dalam Al-Baqarah. Ya? Wallahu ta'ala alam. Cukup nah? Baik, saya rasa cukup setakat itu. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang tidak baik daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Semoga insya-Allah, mudah-mudahan segala apa yang kita kongsikan di sini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat untuk kita amalkan untuk bekal kita pada hari-hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku li hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fazal mustaghfirin wa najatut taibin wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.